Pajak gadai merupakan salah satu daripada bentuk-bentuk mekanisme kewangan yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan. Ia juga merupakan alternatif yang begitu mendapat sambutan kerana secara umumnya, instrumen gadaian ini menawarkan saiz tunai yang lebih kecil mengikut nilai aset yang digadaikan berbanding pinjaman. Terdapat dalil tentang ar-rahnu yang telah disebut di dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju besi baginda apabila hendak memberi makanan dari orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gadaian atau ar-rahnu dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna. Ibnu Mazur mentakrifkannya sebagai as-thubut wad dawam yang bermaksud tetap dan kekal. Az-Zubaydi pula mengatakan ar-rahnu ialah al-habsu yang bermaksud menahan atau mengikat. Dari sudut istilah syarak pula, ar-rahnu ialah menjadikan sesuatu barang atau harta sebagai cagaran terhadap hutang yang boleh dibayar dengannya ketika hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Kalangan ahli fuqaha mentakrifkan gadaian sebagai menjadikan sesuatu harta yang mempunyai harga sebagai jaminan hutang. Ia akan dijadikan pembayaran hutang sekiranya hutang tidak mampu dijelaskan. Oleh itu, barang gadaian akan menjadi cagaran dan jaminan terhadap hutang yang diberikan oleh pemegang gadai terhadap penggadai. Sekiranya penggadai gagal menjelaskan hutangnya dalam tempoh yang ditetapkan, Islam membenarkan pemegang gadai menjual barang gadaian tersebut untuk mendapatkan haknya kembali dan baki harga barang gadaian tersebut jika ada akan dikembalikan kepada penggadai. Bai' tawarruk merupakan satu bentuk instrumen yang wujud di dalam muamalat Islam. Ianya kurang dibincangkan secara khusus oleh ulama' terdahulu, namun ianya boleh didapati secara tersirat di dalam perbincangan mereka di dalam bab jual beli ainah. Perbincangan di kalangan majoriti fuqaha tentang bai' ainah dan tawarruk berlaku secara serentak sewaktu mereka berbicara tentang bai' al-ainah. Kerana kedua-dua bentuk jual beli ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. Untuk membezakan kedua-duanya, saya akan membawa juga definisi jual beli ainah secara ringkas bagi menjelaskan lagi perkara ini. Jual beli ainah berlaku apabila penjual menjual aset kepada pembeli secara pembayaran tangguh dan kemudian membelinya kembali secara tunai pada harga yang lebih rendah. Manakala, jual beli tawarruk pula pembeli membeli sesuatu barang dengan harga tangguh, kemudian pembeli tersebut menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai. Antara perbezaan lain di antara tawarruk dan ainah ialah tawarruk melibatkan tiga pihak, manakala ainah hanya melibatkan dua pihak sahaja. Jual beli tawarruk mempunyai tiga bentuk yang berbeza. Yang pertama ialah tawarruk fiqhi atau fardi. Bentuk ini terjadi bila mana seseorang beli sesuatu barang secara tangguh dengan tujuan untuk menjualkannya kembali secara tunai kepada pihak ketiga pada harga yang lebih murah. Bentuk yang kedua adalah tawarruk munazzam. Tawarruk munazzam ialah transaksi apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi mutawarriq, iaitu pihak yang mahukan tunai, dengan menjual komoditi kepadanya secara tangguh, kemudian menjual semula komoditi tersebut kepada pihak mutawarriq. Hasil daripada jualan tersebut akan diberikan kepada mutawarriq. Bentuk yang ketiga adalah tawarruk aksi atau reverse tawarruk. Ia adalah satu transaksi yang sama seperti tawarruk munazzam, kecuali dalam transaksi ini, pihak bank berperanan sebagai pelanggan yang memerlukan wang tunai. Secara mudahnya, tawarruk ini berlaku ketika mana pihak pelanggan atau depositor melantik pihak bank sebagai wakilnya untuk membeli komoditi yang terhad dan pelanggan tersebut akan membayar harga kepada pihak bank secara tunai. Pihak bank akan membeli komoditi tersebut daripada pelanggan secara kredit dengan ketetapan keuntungan yang telah dipersetujui bersama. Seterusnya, kita masuk kepada carta alih pelaksanaan bai' tawarruk dalam produk ar-rahnu di Malaysia. Terdapat tiga struktur produk ar-rahnu berasaskan tawarruk ini, iaitu pelanggan, yang kedua bank ataupun Institut Kewangan Islam IKI, dan yang ketiga ialah platform komoditi. Carta alih yang bernombor 1 merujuk kepada pelanggan yang datang ke institusi kewangan Islam ataupun bank untuk memohon pembiayaan ar-rahnu dengan membawa emas sebagai cakaran. Seterusnya, carta alih yang bernombor 2 ianya merujuk kepada institusi kewangan Islam akan membuat penilaian terhadap emas yang telah disyagarkan
untuk menentukan jumlah pembiayaan yang layak dimohon oleh pelanggan. Yang ketiga pula, ianya adalah berkenaan dengan pelaksanaan tawarruk, di mana 3A ialah menunjuk kepada institusi kewangan Islam telah membeli komoditi daripada pembekal komoditi melalui penyedia platform perdagangan komoditi. Seterusnya, carta alir 3B ianya merujuk kepada institusi kewangan Islam ataupun bank seterusnya menjual komoditi kepada pelanggan berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diluluskan dan jumlah keuntungan yang ditetapkan oleh institusi kewangan Islam ataupun bank dengan pembayaran secara tangguh. Institusi kewangan Islam ataupun bank selaku ejen akan menerima pembelian bagi pihak pelanggan. Manakala carta alir 3C merujuk kepada pelanggan kemudian menjual komoditi kepada penyedia platform perdagangan komoditi secara tunai, yakni ianya membawa maksud institusi kewangan Islam ataupun bank adalah selaku ejen jualan bagi pihak pelanggan. Seterusnya, carta alir yang bernombor 4 ianya merujuk kepada hasil jualan akan diserahkan kepada pelanggan setelah aturan tawarruk selesai. Manakala carta alir yang bernombor 5 ianya merupakan aliran yang terakhir di dalam kita melihat bai' at-tawarruk di dalam produk Ar-Rahnu di Malaysia. Ianya merujuk kepada pelanggan akan membayar kepada institusi kewangan Islam ataupun bank amount keuntungan pada setiap 6 bulan dan amount prinsipal akan dibayar semasa tempoh matang pembiayaan. Dalam situasi kemungkiran pembayaran, institusi kewangan Islam berhak untuk melelong aset cagaran bagi tujuan melangsaikan jumlah pembiayaan.